Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatan wassalaman ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang berbahagia lagi dikasihi Al-Fadil Cikgu Hasan selaku pengurusi Masjid Al-Hidayah, Masjid Jalan Baru Perai, Al-Afadil, tuan-tuan imam, para asatizah yang saya kasihi lagi saya raikan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin serta hadirat, juga anak-anak rahimakumullah. Kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah di atas muka bumi ini, iaitulah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di dalam majlis ilmu. Seperti mana yang Al-Fadil Cikgu Hasan kata tadi, ramai di kalangan kita yang menyatakan kerinduan mereka untuk mengikuti majlis ilmu. Karena apa? Karena dah lama dah kita tak mengaji. Sebab semua kita tahu dunia telah dilanda dengan virus COVID-19. Maka semenjak bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, 4 bulan lawak-lawak pun pengajian ditangguhkan buat sementara waktu. Maka pada malam ini kita dapat bertemu kembali. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi kekuatan dan istiqamah kepada kita semua untuk terus berada di dalam majlis yang mulia ini sampailah tamat dan kita mendirikan salat fardu Isya berjamaah insyaallah. Seperti biasa, pengajian bersama saya, pengajian al-ayat al-mukhtarah, ayat-ayat pilihan. Ayat-ayat pilihan dari mana? Daripada kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi ayat pilihan yang kita nak mengaji pada malam ini ialah ayat yang ke-40 dan ayat 41 daripada suratul Rum. Surah Ar-Rum yang terletak di dalam muka surat 408. 48 belah kiri. Baris kelima dari bawah. Ayat 40, ayat 41. Kita mengaji ayat ini insya-Allah. Kita baca bersama perkataan demi perkataan bersama-sama dengan saya. Saya baca dulu, tuan-tuan ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum. Allahul ladzi khalaqakum
thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Seperti perkataan demi perkataan. Perkataan pertama apa dia? Dalam ayat 40 tadi, perkataan pertama Allah. Allah ialah lafzul jalalah. Perkataan Allah, alif lam ha, dia panggil apa? Lafzul jalalah, lafaz yang agung. Lafaz yang agung, iaitulah nama bagi ilah. Nama bagi siapa? Nama bagi ilah. Ilah, la ilaha illallahu. Ilah makna nama bagi Tuhan. Allah Ta'ala itu ialah Tuhan. Ilah, ilah dalam bahasa Arab. Jadi ilah, nama Tuhan itu apa dia? Allah. Nama saya Sabri. Nama tuan pengurusi kita Cikgu Hasan. Nama Perdana Menteri kita Mahyuddin Yassin. Nama bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir. Itu mana tu? Nak cerita kata apa? Nama. Jadi Allah ada nama, kita pun ada nama. Bila kata Ustaz Sabri Arsyad, orang kenal, oh Ustaz Sabri Arsyad tu hak tinggal di Padang Menara. Dia buka ma'had pengajian agama, ma'had dakwah al-Islamiyah. Orang kenal dah. Ustaz Sabri Arsyad, orang kenal duduk di Padang Menara. Kalau duduk di Kuala Lumpur, kena sebut nama Ustaz Sabri mana, Ustaz Sabri mana, Ustaz Sabri mana. Ada Ustaz Sabri Mat mengajar merata di Kuala Lumpur. Hak saya pula Ustaz Sabri Mat Arsyad. Beza. Di sini Allah Ta'ala sebut apa? Allah. Allah tu nama bagi Allah, nama bagi ilah Tuhan kita. Allah. Tengok dulu, Allah dulu. Allazi yang. Allah. Allazi mana apa? Ya. Ingat bila-bila tang mana dan di mana perkataan allazi dalam bahasa Arab makna apa? Ya. Dapatlah ilmu malam ni. Kalau hak semangat nak menuntut ilmu, rindu dalam kuliah ilmu, tiba-tiba majlis ilmu dah mula, lepas bagi salam dia balik terus, dia tak dapat makna allazi pun dia tak dapat.
bagi tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang konsisten berada dalam masjid kita malam ni, duk jumpa dalam Quran lama dah, allazina, masyaallah, allazina. Apa beza antara allazi, apa beza antara allazina lepas ya ada nun? Ada beza dia. Malam ni kita akan dapat tahu allazi makna dia apa? Yang Allah sahaja yang. Kalau allazina ada penambahan apa? Ada penambahan huruf nun di belakang. Kalau allazi alif lam zal ya allazi. Kalau tambah lepas nun tambah lepas ya tambah nun jadi apa? Allazi. Nah, bila allazina menunjukkan ramai. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Di sini Allahul ladzina ka Allahul ladzi. Tengok. Lepas ya dan nun tak ada, menunjukkan Allah sahaja. Allah sahaja yang apa? Khalaqakum, yang telah pun menciptakan kamu semua. Pasal apa Allah Ustaz tambah perkataan semua? Sebab Allahul ladzi khalaqaka khalaqakum. Tengok dulu. Allahul ladzi khalaqaka khalaqakum. Khalaqakum, dia beza antara kaf ka saja dengan kum. Kalau ka, kamu seorang, mufrad singular. Bila dia tambah mim di belakang bunyi apa? Bunyi kum. Tambah mim menunjukkan jamak, menunjukkan plural. Kum, kamu semua wahai sekalian manusia. Siapa cipta? Allah yang satu saja cipta. Sebab dia kata Allahul ladzi khalaqakum. Allah subhanahu wa ta'ala sahajalah Tuhan yang khalaqakum, yang telah pun menciptakan kamu. Pakcik tengok perkataan khalaqakum. Yakhluqukum ke ataupun khalaqakum? Kalau dia tambah ya pada perkataan khalaqakum, dia akan bunyi yakhluqukum. Tapi tak ada ya. Terus kha. Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah Tuhan yang telah pun menciptakan kamu. Dia panggil apa? Fi'lul madhi. Khalaqa. Kalau ditambah ya, jadi yakhluqukum, maka jadi fi'lul mudhari' present tense. Kalau khalaqakum, telah menciptakan kamu, fi'lul madhi past tense. Allah Ta'ala telah menciptakan kita ke? Akan menciptakan kita. Ni kita yang ada ni, cikgu. Allah telah cipta ke? Baru nak cipta. Dia telah ciptakan kita semua. Sebab tu Allah kata apa? Allahul ladzi khalaqakum. Allah Ta'ala lah yang telah pun menciptakan kamu. Kum tu siapa dia? Ialah kamu semua. Siapakah kum kamu semua di sini? Kamu semua wahai sekalian umat manusia. Jadi hak duduk dalam masjid pun Allah Ta'ala cipta. Hak tak duduk dalam masjid pun Allah Ta'ala cipta. Hak Melayu pun Allah Ta'ala cipta. Hak Cina pun Allah Ta'ala cipta. Hak India pun Allah Ta'ala cipta.
Manusia negro pun Allah Ta'ala cipta, orang putih pun Allah Ta'ala cipta, orang kulit hitam pun Allah Ta'ala cipta, orang Jepun pun Allah Ta'ala cipta, orang Korea pun Allah Ta'ala cipta, orang Arab pun Allah Ta'ala cipta, orang Ajam yang bukan Arab pun Allah Ta'ala cipta. Itu maksud apa? Perkataan kum, kaf, mim, dua huruf itu saja membuat maksud seluruh umat manusia. Allahul ladzi, sambung ramai-ramai, Allahul ladzi khalaqakum. Ingat tu, Allah Ta'ala lah yang telah ke akan telah menciptakan kita. Sebab dia telah menciptakan kita, menyebabkan kita telah ada. Bila kita telah ada, sudah ada, kita pun datang ke dalam masjid. Allah cipta kita dengan secantik-cantik ciptaan. Ini saya nak ajak kita bersyukur pada malam ini banyak-banyak. Dengan seindah-indah ciptaan, dengan secantik-cantik ciptaan, Masya Allah. Cantik tak manusia Allah Ta'ala cipta? Cantik. Bentuk fizikal pun cantik, lain pun cantik, akal pun cantik, Masya Allah. Fizikal kita, Allah Ta'ala ciptakan telinga kita, tengok. Bayangkan telinga masing-masing. Nak pegang tak apa, tak pegang tak apa. Telinga kita. Besar dan kecil telinga kita. Nak kata besar sangat pun tak, nak kata kecil sangat pun tak. Bayangkan kalau Allah Ta'ala jadikan salah seorang daripada kita yang ramai-ramai dalam masjid kita malam ini, telinga dia besar telinga gajah. Cantik tak? Ustaz Sabri sedang menyampaikan kuliah, Allah Ta'ala ciptakan telinga dia besar telinga gajah. Sambil duduk mengajar, sambil duduk baca Quran, sambil duduk ulas ayat Quran, telinga duduk kepak, wow. Cantik ke tak cantik? Tak cantik. Dan Allah Ta'ala juga tak cipta telinga manusia ini kecil ataupun halus, macam telinga tikus. Ada di kalangan kita yang duduk dalam Masjid Al-Hidayah malam ni telinga dia besar telinga tikus? Tak ada. Masya Allah, lebih kurang saiz, lebih kurang sama saja. Cantik ke cantik telinga kita? Hutang telinga. Bayangkan tengok kalau Allah Ta'ala bagi jadi ni. Hidung kita ni macam belalai gajah. Panjang. Pakcik-pakcik sambil dengar kuliah, hidung duk tungkat atas apa? Tempat sujud. Pasal apa? Hidung semua panjang-panjang macam belalai gajah. Cantik kata cantik? Tak cantik. Siapa kata manusia paling cantik dalam semua penciptaan? Allah kata. Gimana Allah Ta'ala kata? Allah kata dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surah apa? Dalam surah At-Tin. Allah Ta'ala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia itu di dalam sebaik-baik penciptaan. Masya Allah. Sebaik-baik penciptaan. Masya Allah. Elok kata elok kalau kita tengok salah seorang daripada kita yang duduk dalam masjid ni, manusia ni, kaki empat. Macam siapa kalau manusia kaki empat? Dia berdiri kaki empat. Tak elok. Allah Ta'ala cipta manusia ni kaki dua. Di antara kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia, Allah Ta'ala ciptakan akal untuk kita. Akal ni kena syukur dengan akal. Dalam kepala kita ada otak. Dan saya baca tadi dalam kajian sains,
dalam seluruh tubuh badan kita ni terdapat berjuta-juta saraf. Terdapat banyak nak? Bukan 1,000, bukan 2,000, berjuta-juta saraf. Maknanya saraf-saraf dalam tubuh badan kita ni berselerat. Bahasa orang tua kata, mana mana berselerat. Tapi kita tak nampak. Sains telah membuktikan bahawa penciptaan manusia dalam seluruh tubuh badan kita terdapat jutaan saraf, bahkan saraf tunjang yang paling penting ialah saraf yang ada di otak. Tak, masya-Allah. Lepas tu kita kena pakat jaga kesihatan tubuh badan kita. Apa dia? Jaga pemakanan kita supaya kita tidak terkena dengan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi dia boleh naik sampai 200 lebih, 250, 280. Menyebabkan saraf-saraf dalam otak kita boleh meletup. Macam belon, kita tiup dia, lebih daripada sukatan dia akan apa? Pum, kata meletup. Saraf-saraf yang banyak dalam otak kita itu, kalau dia tekanan darah dia terlalu tinggi, menyebabkan saraf-saraf akan pecah dan meletup. Pendarahan di otak menyebabkan seseorang itu akan kena apa? Akan kena stroke. Jaga. Makan, memang Allah Ta'ala suruh makan. Tapi jaga pemakanan kita yang banyak kolesterol. Kurangkan pemakanan yang banyak kolesterol. Yang banyak uric acid. Jaga supaya jangan terlalu banyak makan makanan yang banyak kandungan uric acid. Kombinasi daripada kolesterol yang berlebihan dan uric acid yang berlebihan boleh mengundang penyakit apa? Penyakit apa? Penyakit gout. Dia tangkap pelipat jari ni, biasalah kena gout. Saya kena 2 malam lepas. Nak sembahyang, nak pacak ibu jari tak boleh. Tang pelipat ni. Dia jadi merah macam dengan apa? Buah tomato. Kalau bisui, dia ada mata dia ada punat dia ada nanah, dia ada yang besar. Dalam tu sakit, nyut. Tapi bila kita kena gout, dia sakit, nyut, tapi tak ada nanah. Tak ada ayak besar. Tak ada mata macam dengan bisui. Macam mana nak buat? Tak tahu nak cerita sakit. Macam orang sakit gigi nak tidur tak boleh. Pukul 10 malam saya tak tahan dah. Bengkok macam buah tomato. Orang tua-tua kata apa? Cang merinin. Dia bengkak merinin. Tu bahasa baru. Bahasa baku. Lama dah kita tak dengar. Malam ni saya keluar boleh. Tidak tak boleh, insya-Allah. Nur. Kebetulan isteri saya dia boleh apa? Bekam. Saya tak terah nak apa dah. Makan ubat tahan sakit pun sakit juga. Makan ubat suruh bengkak pun dia bengkak juga. Masya Allah. Akhirnya saya tak fikir kau benar lah. Saya kata tak ada cara lain, kita bekam. Dia tak berani nak bekam. Pasal dia takut saya sakit ni, nak kena sentuh ni. Saya kata tak apa, kita buat juga, sakit tak sakit pun. Bila saya suruh, dia pun pakai alat tu lah. Dia punya, apa nama, tiup dia tu. Dia pam. Dia tak mau dekat. Pasal apa? Pasal bengkak. Masya Allah. Saya kata, pam lagi. Dia kata, tak sakit ke? Sakit tak apa, kita pam juga, nak berubat. Dia pam 2-3 kali baru dekat. Dekat biar 2-3 minit, dia cekang elok. Baru apa? Guna jarum tu, cucuk 4-5 lubang. Cek. Dia keluar. Terus sedut. Dapat satu pot. Masya Allah. Apa keluar? Dalam darah tu ada apa? Uric acid dan kolesterol. Masya Allah.
2-3 minit lepas keluar darah-darah tu, orang tua-tua kata apa? Macam kuti tu orang. Macam kuti tu orang. Jadi siapa yang kena gaut tang lutut ke, kena gaut tang pelipat jari ke, siapa yang pandai bekam, suruh dia bekam. Ikut sunnah Rasulullah SAW untuk apa? Menyedut dan membuang darah-darah yang mengandungi bisa. Itu satu. Kata-kata kita kena jaga apa? Allah Ta'ala hidupkan kita, dia bagi rezeki kita, kita kena makan, tapi jangan apa? Jangan makan berlebih-lebihan yang boleh mengundang penyakit. Baik itu dalam istilah perubatan kata prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada merawat. Mencegah lebih baik daripada berubat. Prevention is better than cure. Dalam bahasa Arab dia kata apa? Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Prevention is better than cure. Diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa ibunda kita, bahasa Malaysia, mencegah lebih baik daripada ubat. Okey, kita sambung ayat tu. Allahul ladzi khalaqakum. Kemudian thumma razaqakum. Kemudian, summa makna kemudian setelah ia Allah menciptakan kita fi ahsani taqwim, di dalam sebaik-baik penciptaan, Allah Ta'ala kata apa? Summa kemudian razaqakum, Allah itu juga yang telah pun memberi rezeki kepada kamu semua. Alhamdulillah. Semua kita ni, kaya ke, miskin ke, ada pangkat ke, tak ada pangkat ke, ilmu tinggi ke, ilmu tak tinggi ke, kanak-kanak ke, dewasa ke, orang tua ke, orang muda ke, orang perempuan ke, orang lelaki ke, rakyat jelata ke, pemimpin ke, lawan Allah ke, sokong Allah ke, tunduk kepada Allah ke, tak tunduk kepada Allah ke, summa razaqakum, kemudian Allah telah memberi rezeki kepada kamu. Masya Allah. Ada tak di kalangan kita yang hari ini tak makan langsung walaupun sekali? Tak ada, semua pun tak makan. Bahkan dalam musim Covid baru ni 3-4 bulan, ramai orang yang tak boleh pergi kerja. Tak boleh pergi kerja. Duduk di rumah 3-4 bulan. Anak pun ramai, isteri ada, mak mentua, pak mentua pun main duduk sekali di rumah. Nak pergi kerja tak boleh. Nak tanam sayur pun takkan 3-4 bulan tu tiba-tiba nak boleh makan. Nak tanam ubi kayu, mana nak boleh tanam ubi kayu? Duduk rumah flat 20 tingkat. Macam mana nak buat? Ada makan ke tak nak makan? Ada makan ke tak nak makan? Ada makan, Masya Allah. Bahkan saya dalam musim Covid 3-4 bulan baru ni, melalui saya. Sebab orang percaya, dia main dia kata, Ustaz, boleh tak tolong kira dekat makcik? Kira apa makcik? Kira fidyah makcik, ataupun kira fidyah almarhum ayah pakcik meninggal dunia. Kira macam mana? Dan kemudian nak amanahkan ke Ustaz, tolong sampaikan beras fidyah yang wajib ke atas almarhum pak makcik kepada orang-orang yang layak menerimanya. Saya pun kira-kira, mai kak ni pula, mai pakcik ni pula, kira-kira campur-campur. Musim Covid ni pun saya, melalui saya, mengedarkan beras-beras fidyah lebih kurang 2,000 beg. Masya Allah. Mengedarkan beras fidyah kepada orang yang layak menerima berapa beg? Bukan 20 beg, 2,000 beg beras. Masya Allah. Musim Covid, Allah Ta'ala atok
Ada rumah kita yang tak pernah stok beras lebih daripada 10 kilo, tapi musim Covid begini, di rumah dia ada sampai 5 beg. Masya Allah. Siapa bagi rezeki tu? Summa razaqakum. Allah ciptakan kamu, kemudian dia telah memberi rezekikan kepada kamu. Masya Allah, bulan Covid baru ni kena pula bulan Ramadan Al-Mubarak. Pasar Ramadan tak boleh buka. Di mana kokok cucuk tak ada nak buka puasa. Masya Allah, musim Covid cucuk lagi banyak macam di rumah kita. Masya Allah, pasal apa? Isteri kita tak boleh pergi mana, mak kita tak boleh pergi mana, duduk di rumah, dia fikir nak makan. Dia fikir makan sok, nak makan apa, buka puasa nak buat rupa mata, rupa jenis macam cucuk. Masya Allah. Pulut saya muka dia buat. Pulut tanah dia buat juga. Keluar pula musim derian. Derian pun keluar musim Covid. Masya Allah. Siapa bagi rezeki kita? Summa razaqakum. Kemudian Allah tu juga yang bagi rezeki kita. Setelah dia ciptakan kita, ingin nampak ayat ni. Masuk waktu Isya kita berhenti. Nak cerita kata hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita Quran ni kalau kita baca, kita cuba menggali dan memahami dia, Masya Allah. Allah jamin rezeki. Teringat saya pada satu kisah. Kisah seorang raja yang akhirnya menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham. Raja. Satu hari, dia ni seorang yang suka memburu binatang. Satu hari dia bagi tahulah dekat pengiring dan huru balang dia, beta nak pergi memburu. Siaplah segala bekalan-bekalan yang perlu untuk masuk hutan memburu. Tukang masak istana pun masak makanan-makanan yang lazat dan menyelerakan. Keluar memburu, ringkas cerita. Lepas memburu dah sampai tengah hutan, dah berjalan jauh rasa letih. Berhenti di bawah sebuah pohon yang rindang. Tempat berteduh untuk berehat. Sama dengan pengiring-pengiring dan pengawal-pengawal dia. Dah berehat, semua dah. Buka makanan yang disediakan oleh pihak istana. Kemudian buka hidangan nak makan ni dengan Ibrahim bin Adham rahimahullah. Dah makanan daging semua dah terhidang dah. Gaya nak mula makan, tiba-tiba siapa mai? Kucing hutan mai. Tengah hutan tu mai kucing hutan. Mai terus menuju ke arah hidangan yang telah siap dihidang untuk raja dan pengiring-pengiring raja nak makan dalam pemburuan. Dia datang tu, boleh bayang nak panggil kucing. Dia mai dekat dalam lah kita kata hidangan tu, dia suar tangan dia. Dia suar tangan dia pelan-pelan sambil dia ambil seketul daging. Daging ataupun nak makan ni, raja nak makan. Kucing hutan mai ambil, Masya Allah. Syekh Ibrahim bin Adham tidak menghalang kucing tu, tak ada. Dia tengok kucing tu ambil, kemudian dia gonggong. Dia bawa. Syekh Ibrahim bin Adham bangun dan mengekori, dia ikut kucing tu nak pergi ke mana dan dia nak makan tang mana. Jalan, tahu panggil kucing. Dia beradi tengok Syekh Ibrahim bin Adham tu ikut dia. Dia berjalan pelan-pelan, beradi pula ada orang nak ikut dia. Dia berjalan, akhirnya sampai ke satu tempat yang tempat tu ada lubang dalam tanah. Ada lubang dalam tanah. Syekh Ibrahim Imran tengok daripada jauh, apa kucing ni nak buat dan dia nak makan ke tak makan dengan daging yang dia ambil dalam hidanganku. Kemudian kucing tu
dia letak makanan yang dia gonggong tu depan pintu lubang, depan lubang tu. Lepas dia letak, dia stand belakang. Dia hunduk belakang. Dia duduk tercekung saja. Tak duduk tercekung. Situ. Duduk lah. Duduk tengok. Bukan duduk makan. Duduk tengok daging dia letak lepas lubang tu. Syekh Ibrahim bin Adham lagi heran. Pasal apa dia pergi ambil daging aku, dia tak makan, dia pergi letak kat lubang, dia tengok. Duduk tak lama-lama, Masya Allah, keluar seekor ular daripada lubang tersebut. Ular tu pula, wahai ibu-ibu, bapa-bapakku dan tuan-tuan perempuan sekalian, ular buta. Cikgu, ular apa? Pengajaran iktibar. Ular buta. Duduk lautan dalam lubang. Siapa nak tolong hantar makanan ke dia buta. Dia nak tangkap ikuih pun tak boleh. Dia nak keluar cari mangsa dia pun tak boleh. Duduk dalam lubang. Tiba-tiba Allah Ta'ala memberi insting, perasaan kepada binatang yang lain yang merupakan ciptaan Allah, makhluk Allah. Buat main makanan ke dia. Daging pula. Makanan yang raja nak makan lagi. Masya Allah. Syekh Ibrahim bin Adham tengok ular tu keluar. Dia mempunyai daya bau yang tinggi. Keluar, dia tahu makanan dah dihantar oleh kucing, dia makan. Makan habis, dia masuk balik dalam lubang. Syekh Ibrahim bin Adham terpegun melihat suasana itu dan terus ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala punya peringat kat kita dah. Di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Masya-Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maknanya apa? Tidak ada mana-mana makhluk yang melata di atas muka bumi ini, melainkan, tak kiralah binatang kah, manusia kah, makhluk yang terbang di udara kah dan sebagainya, hatta lintah dan pacat dalam sawah dan mendang kah, sama ada yang berjalan dengan badan dia, sama ada berjalan dengan kaki dia, sama ada berjalan dengan apa terbang dan sebagainya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada mana-mana makhluk yang melata, yang hidup, yang berjalan di atas muka bumi ini, kata Allah, melainkan Allah menjamin rezeki untuknya. Masya-Allah. Ular buta dalam lubang tengah hutan belantara boleh hidup. Siapa bagi rezeki? Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki. Allahul ladzi khalaqakum. Tengok ayat kita. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum. Kemudian Allah itu pula yang telah pun memberi rezeki kepada kita. Masya-Allah. Berapa orang di kalangan tuan-tuan, berapa orang di kalangan bapak-bapak yang berada dalam masjid kita malam ni yang buat benda, yang tanam padi, ada tak? Tak ada. Tapi hari ni kita makan nasi 3 kali lah. Pagi tadi sarapan pagi nasi lemak 3 bungkus. Nasi kita buat benda. Tengah hari tadi, Masya Allah, makan nasi juga. Macam-macam lauk. Tak ada seorang pun di kalangan kita yang jadi nelayan, tapi makan nasi tengah hari tadi. Masya Allah, lauk udang besar. Ikan gelama tengkerong goreng. Masya Allah. Sayur campur. Carrot pun bubuh, kacang pis pun masuk, Masya Allah, bunga kobeh pun masuk, cendawan pun masuk. Nama sayur apa? Sayur campur. Siapa di kalangan kita yang tanam sayur dalam dia? Tak ada. Tapi siapa bagi rezeki kita? Summa
razaqakum, Allah yang cipta kita, yang telah pun memberikan rezeki kepada kita. Alhamdulillah. Okey, saya tak mau panjang-panjang. Nak kupas ayat ni, dia boleh ambil masa sampai 2 jam, 3 jam. Tadi tentang penciptaan manusia pun secara ringkas. Masya Allah. Lepas tu tentang rezeki, bawa punya kisah Ibrahim bin Adham rahimahullah. Akhirnya dia pun turun daripada takhta dah. Terus dia menjadi seorang abid, seorang hamba Allah yang sentiasa memperhambakan diri kepada Allah, banyak berzikir dan menjadi seorang sufi yang terkenal, yang menjadi sufi yang ditiru oleh para sufiyin di kalangan umat Islam di zaman-zaman mutaakhir ini. Tengok sikit lagi ayat kita. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum. Summa razaqakum. Dia bagi rezeki kita. Dia bagi rezeki kita, kita pun makan-makan, kita hidup. Alhamdulillah. Lepas ni kita nak riba. Lepas ni kita nak riba. Pakcik tengok. Summa yumitukum. Kemudian Allah yang ciptakan kamu, Allah yang memberikan rezeki kepada kamu wahai sekalian umat manusia, Allah itu juga yang akan mematikan kamu. Ingat, lepas ni kita nak mati dah. Terutamanya bagi kita yang ramai malam ni yang berusia dah lebih daripada 50 tahun. Saya pun tahun ni 57 dah. Pada adat kata, kalau kita ikut hadis Nabi tu, tak apa lama lagi dah nak mati dah. Tak apa lama dah nak apa? Nak mati dah. Umru ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Umur kebanyakan umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Kebanyakan dalam sempadan masa macam tu, ramai umat Nabi yang telah meninggal dunia, yang telah mati. Umur saya tahun ni 57, kalau kita ambil awal 60, mana tinggal berapa tahun cikgu saya? 3 tahun ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada juga di kalangan kita yang memang ini bukan kata 60, yang 70 pun adalah, tapi masih hidup, masih datang ke masjid, boleh buat ibadat, boleh makan rezeki Allah, boleh menikmati keindahan dan kecantikan ciptaan alam Allah SWT. Alhamdulillah. Bahkan di sana ada orang yang berusia 100 tahun. Ada yang orang berusia 120 tahun. Masih sihat. Masya Allah. Jadi kita doalah Allah Ta'ala bagi kat kita ni nikmat hidup ni, dan hidup dalam keadaan yang bahagia, dan supaya bila Allah Ta'ala kata dia nak matikan kita esok, summa yumitukum, dia nak matikan kita esok, mati dalam keadaan husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Minta doa bagi Allah Ta'ala matikan kita semua dalam Islam, dalam iman. Takut saudara-saudaraku, takut wahai ibu-ibu di belakang sana, takut wahai bapa-bapakku di hadapan sini. Sebab kita nak mati esok ni, musuh utama kita dia tak tinggal kita, dia tunggu kita. Pasal apa? Dia dah bersumpah dengan Allah Ta'ala, dia nak sesatkan kita, nak pastikan kita mati dalam keadaan tidak beriman, iaitulah syaitan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwan. Syaitan dia berazam nak bagi kita mati dalam kufur.
Summa yumitukum, nak habis hari nak berhentilah. Kemudian setelah kita mati, ada orang kata apa? Mati senang cerita, mati habis cerita. Dia tak tahu bila mati lagi banyak cerita. Bukan takat mati habis cerita. Tengok Allah Ta'ala kata kat kita. Ayat tu kena baca bagi nampak. Summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian ia Allah itu yang ciptakan kamu, yang beri rezeki kepada kamu, yang bagi kamu hidup, yang bagi kamu mati. Kemudian lepas mati dia nak berhidup balik. Masya Allah. Nak hidupkan kita untuk apa? Untuk dia hisab. Hisab, yakni dulu kita belajar apa? Ilmu hisab, ilmu matematik, untuk nak hisab, untuk nak kira amalan-amalan kita. Banyak mana kita sedekah. Petang tu saya sempat baca kisah Sulaiman Ar-Rajhi, seorang hartawan Islam daripada negara Saudi yang punya bank. Nama bank apa? Bank Ar-Rajhi. Telah menginfakkan seluruh hartanya. Seorang hartawan Islam yang cukup kaya, ada bank dia cawangan seluruh dunia, Bank Ar-Rajhi. Dan dia ada ladang korma, semua korma-korma yang bermutu tinggi, ribuan hektar. Dan dia menjamu orang makan di musim haji dalam Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Korma-korma yang bermutu tinggi daripada ladang dia. Dan sekarang ini dia telah apa? Dia telah menghadiahkan, menginfakkan harta-harta dia untuk pembangunan umat Islam. Dan dia kembali menjadi orang biasa, rakyat biasa, sehelai sepinggang. Masya Allah. Dan harta untuk anak-anak dia telah pun dibahagi supaya tidak berkelahi antara anak dia. Dia kembali untuk limpah hamba Allah SWT. Kekayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, infak pada untuk apa? Untuk apa? Untuk hari mati. Setelah kita mati, summa yuhyikum. Allah Ta'ala nak hidupkan kembali kita. Dia ada ribu hektar dia bagi. Kita ada berapa hektar tanah kita? 10 hektar? Tak ada. Bukan kata hektar, ekar pun tak ada, relung pun tak ada, tanah lot pun tak ada. Masya Allah. Kita tanah lot pun tak ada. Yang ada tanah lot apa? Panjang 6 kaki kali 3 kaki. Hak tu pun tak tahu kubur mana kita nak dihantar esok bila kita mati. Masya Allah. Kemudian nak mentilah. Hal min syurakaikum man yaf'alu dhalikum min syai'. Tuhan tanya kita. Kalau dalam hidup kamu menyekutukan aku, kamu sembah Tuhan selain daripada aku, adakah mereka yang kamu sekutukan itu, adakah mereka yang kamu sembah, apakah mereka yang kamu patuh dan taat selain daripada aku itu boleh buat macam aku buat, kata Allah. Tuhan tanya kita. Insaflah wa isilang muslimin dan muslimat sekalian, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha sucilah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha tinggi itu, daripada apa yang disekutui oleh orang-orang yang menyekutukan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapakku sekalian, ibu-ibuku sekalian, tuan-tuan perempuan sekalian, sidang muslimin muslimat sekalian, saya rasa cukup dahulu kuliah kita untuk malam ini, dan kita doakan agar kita semua diberikan nikmat sihat tubuh badan, panjang umur, kuat semangat untuk terus berada di dalam majlis-majlis ilmu di mana-mana sahaja. Dan persiapkanlah dirimu wahai bapak-bapakku sekalian, persiapkanlah dirimu wahai ibu-ibuku di belakang sana, persiapkanlah dirimu wahai sabri dari seluruh umat Nabi Muhammad SAW dengan bekalan-bekalan untuk kita menemui hari mati yang pasti, yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Quran, kullu nafsin
Zaiqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan merasai mati. Untuk mengakhiri pengajian malam ini, marilah sama-sama kita menadah tangan kita ke langit. Ikhlaskan niat hati kita. Insaf dengan sungguh. Aminkanlah doa yang akan saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa salatan wa salaman ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Sami' ya Basir, ampunkanlah akan segala dosa-dosa kami yang terlalu banyak ini ya Allah. Dan Engkau terimalah amalan-amalan kami yang sedikit cuma ini ya Allah. Ampunkanlah juga dosa-dosa ibu-ibu dan bapa-bapa serta datuk nenek moyang kami. Sama ada ibu bapa kami itu masih hidup bersama kami, apatahlah lagi ibu bapa kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Engkau jadikanlah kubur-kubur mereka semua sebagai taman-taman daripada taman-taman syurga-Mu. Janganlah Engkau jadikan kubur-kubur mereka sebagai lubang-lubang daripada lubang-lubang neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya di malam hari yang penuh dengan keberkatan ini juga kami ingin memohon dan meminta dan bermunajat kepadamu ya Allah, agar Engkau mematikan kami kelak apabila tiba masa untuk Engkau mematikan kami. Matikanlah kami semua di dalam iman dan di dalam Islam. Matikanlah kami semua dalam husnul khatimah. Jangan Engkau matikan kami dalam keadaan su'il khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, Engkau panjangkanlah umur kami semua di dalam iman dan di dalam Islam. Anugerahkanlah kekuatan kepada kami, kekuatan rohani dan kekuatan jasmani. Kombinasi dua kekuatan itu ya Allah, untuk kami kuat melakukan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh-Mu ke atas kami ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami ya Allah, untuk meninggalkan dan menjauhkan diri kami daripada melakukan segala larangan-larangan dan tegahan-tegahan-Mu ya Allah. Cucur rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada keluarga-keluarga kami, kepada anak-anak menantu kami semua, dan kepada cucu-cucu dan zuriat kami semua ya Allah. Selamatkanlah negeri kami, negeri Pulau Pinang ini. Selamatkanlah negara kami, negara Malaysia yang tercinta ini ya Allah. Hindarkanlah negeri dan negara kami daripada timpa wabak yang boleh mematikan dan membinasakan umat manusia ya Allah. Allahumma adfa' 'annal bala' wal waba' wal fitan wat ta'un. Allahumma adfa' 'annal bala' wal waba' wal fitan wat ta'un. Allahumma adfa' 'annal bala' wal waba' wal fitan wat ta'un. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.